Hai, Assalamualaikum. Mula bisnes tanpa modal, part 4. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. So, Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Alright, so pagi ni saya nak share bahagian keempat, bagaimana untuk memulakan bisnes tanpa modal. Alright, so sekarang ni ramai yang diberhentikan kerja, ramai yang mencari peluang-peluang perniagaan dan ada yang tak ada modal kan. So macam mana nak mulakan bisnes tanpa tanpa modal. Alright. Okay, so ada tak yang menonton saya punya live pagi ni? Kalau ada, cuba komen sikit. Boleh dengar suara saya dengan jelas, video semua clear. Dan saya ada bagi satu link grup Telegram. So tuan-tuan boleh masuk dalam grup tu dan nanti tengok balik video ni. Alright, siapa yang dah masuk komen dah masuk. Alright, so grup tu dia mostly kalau ada soalan ke, nak borak-borak ke kan, boleh. Right. Mana ni tak ada orang komen pun. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Video semua clear ke? Alright. So seperti biasa saya minta kepada yang menonton, boleh tak share video ni? Share video ni sebanyak mungkin. Sekarang ni saya berada di Langkawi, alhamdulillah. So saya dekat area Kuah ni. Saya nak pergi, ada macam sebelah sana macam ada pantai. Tak tahu apa benda kat sana. Oh, macam ada orang bersenaman. Right. Okay, kenapa tak ada orang komen lah? Saya punya Facebook ni ada masalah ni. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Ke saya live kat tempat yang salah? Ya. Ada tak dengar suara saya ni? Saya tak dapat baca komen. Oh, betul dah. Alright. Okay. So saya lah dekat tempat yang betul lah. So dekat sebelah sana tu ada macam pantai. Saya nak tengok boleh masuk ke tidak. Saya tak pernah datang kat sini ni, Langkawi. Alright. Pagi ni hujan sikit. Okay, so pada yang menonton, boleh tak share video ni sebanyak mungkin. Share sebanyak mungkin. Siapa yang dah share, komen dan share. Suami Muhammad Jamil. Oh, okey, ada. Boleh. Saya dah boleh baca dah komen. Waalaikumsalam. Alright. Tolong share video ni supaya ramai lagi boleh belajar lah. Alright. So ni part nombor 4. Alright, share lagi. And then kalau saya ada sediakan link untuk you masuk dalam grup Telegram. So nanti kalau ada soalan ke, nak tanya ke pasal bisnes, nak jadi ejen ke, boleh tanya dalam grup tu lah. InsyaAllah saya dan tim akan tolong jawab lah. Setakat ni dah lebih 500 orang lah join dalam grup tu kan. Alright, Langkawi kita betul. So saya kat Langkawi ni actually ada meeting ni, hari Rabu ni kita ada meeting, training jugalah. So saya datang awal. Alright. So, ni nampak. Dia orang tengah training ni, ahli sukan ni. Right. So kat sana tu ada macam jetty. Saya nak pergi ke jetty. Alright, thank you Pak Teh Man. Thank you very much. Ni.
Alright. Pak Tehman dah masuk dalam grup Telegram. Make sure masuk dalam grup Telegram. Siapa yang belum ada Telegram, kena install lah. Kena install dulu Telegram. So kalau nak borak-borak ke, nak sembang ke, nak tanya soalan kan, boleh tanya kat situ lah. InsyaAllah saya cuba jawab. Ni apa benda ni? Ada kedai makan lah sini. Sini ada boat. Alright. Tak pernah datang sini. Ni kawasan kampung nelayan. Ada restoran lah. Ada restoran, kampung nelayan. Diorang nak pergi boat ni. Alright. Oh, dia jalan mati lah ni. Dan share. Alright. Tik rumah ni. Ni kawasan nelayan ni. Alright, Waalaikumsalam. Dah join group Telegram. Okey, terbaik. Okey, Pak Tehman, lokasi kat mana? Duduk kat mana? So ni jalan mati, ni kawasan macam kawasan dia ada bot-bot. Mungkin kalau macam nak pergi pusing pulau apa semua ni, dia daripada sini lah. Macam belakang sini macam ada kampung nelayan lah. Saya tak pernah datang sini. Alright. Okay, ni antara ni lah. Saja jalan. Ingat ke boleh mandi sini. Alright. So, back to our topic. Mula bisnes tanpa modal. So, saya keluarkan nota saya sekejap. Tadi pun saya dah tulis. Macam mana nak start bisnes kalau tak ada modal. So, ini part nombor bahagian nombor 4. Alright. Tapi nak bagi you senang faham, saya nak bercerita. Pernah dengar tak? Pernah baca tak buku, tajuk buku dia tu Tiga Jari Daripada Tuhan. Ada tak sesiapa yang pernah baca buku Tiga Jari Daripada Tuhan? Sekejap saya tunjuk buku dia. Ni buku dia. Alright. Victoria. Mana? Ada tak sesiapa yang pernah baca buku ni? Tiga Jari Daripada Tuhan. Khairul Nizam. Aku yang OKU pun boleh buat bisnes kau. Aku yang OKU pun boleh buat bisnes kau. Ada tak sesiapa yang pernah baca buku ni? Khairul Nizam, Tiga Jari Daripada Tuhan. Nak saya cerita tak story dia ni? Saya dah baca buku dia ni dan saya kenal dia punya penulis dia. Alright. Nak tak saya ceritakan kisah Khairul Nizam ni? Ni buku dia. Tiga Jari Daripada Tuhan. Kalau belum pernah baca, komen belum pernah baca. Kalau dah baca, komen dah baca. Kalau dah baca, tak payah saya cerita lah. Kalau you nak saya cerita, cuba komen sikit. Pernah baca tak? Pernah baca tak? Victoria tuan. Ui, jauhnya Victoria. Victoria tu dekat overseas Siapa nak saya cerita tentang kisah Khairul Nizam ni? Khairul Nizam ni dia orang OKU tuan-tuan. So kenapa tajuk buku dia tu Tiga Jari Daripada Tuhan? Sebab dia, Khairul Nizam ni memang sedih lah tuan-tuan. Dia hanya boleh gerakkan 3 jari je. So dia memang duduk atas kursi roda. Kursi roda tu pun kursi roda elektrik. Dia hanya boleh gerakkan 3 jari je. Tangan sebelah lumpuh, kaki lumpuh. Belum pernah Belum pernah. Saya cerita kisah Khairul Nizam ni. Buku ni you boleh belilah dekat Popular. Alright. So kalau ikutkan cerita dia ni, Khairul Nizam ni memang sedih lah. Kalau saya cerita ni, kalau saya termenangis tu, minta maaf lah. Memang sedih lah. Khairul Nizam ni, dia memang family susah tuan-tuan.
dia, mak bapak dia kalau ikut buku dia orang ni memang duduk dekat rumah setenggan. Rumah setenggan memang susah gila. So mak ayah dia tu belajar pun tak tinggi, kerja pun kerja buruh. Lepas tu dia pun ada adik-adik. Khairul Nizam ni tak silap dia anak sulung. So dia ni dilahirkan special. Dia ada masalah, saya tak tahu penyakit dia, tapi dia ada masalah tulang. Tulang dia tu jenis macam kalau patah takkan pulih. So kalau dia main patah, memang patah, tak boleh nak sambung balik. Dia masalah tulang reput. So masa dia lahir tu dia normal, tapi makin dia membesar, dia punya tulang tu makin tak kuat. So sampailah sekarang ni, umur dia dah 20 lebih, memang dia totally lumpuh seluruh badan. Dia hanya boleh gerakkan 3 jari je. Alright. So you faham je lah. Macam dia duduk rumah setenggan, mak ayah dia orang miskin, orang biasa kan. And then mak bapak dia pun sibuk bekerja. Mak dia tu tak silap saya ada berniaga lah. Dia dekat kawasan rumah setenggan, adalah buka kedai-kedai kecil-kecil je lah. So bapak dia ni bekerja. So pendapatan dia tu biasa-biasa je, dengan adik-beradik dia lagi kan. So memang dia ni memang hidup susah, memang nothing, tak ada apa-apa tuan-tuan. Alright. Lepas tu kalau ikut buku dia cerita, kalau dia pergi sekolah, kalau dia nak pergi ke tandas tu, kawan-kawan dia tu kena letak dia atas kerusi, seret dia, tarik dia pergi ke tandas. Dia mungkin tak boleh nak jalan semua. So itu keadaan dia. And then masa dia sekolah tu dah nampak lah dia punya OKU tu kan. Dia dah tak boleh nak jalan apa semua kan. And then jiran-jiran dekat kawasan Setenggan tu cakap lah, kau hantarlah anak kau ni pergi dekat pusat orang cacat kan, orang OKU kan. Sebab kalau macam mak bapak dia ni sibuk kerja, kalau anak dia tu dibiarkan, tidak diajar apa semua, so nanti dah besar macam mana nak jaga diri kan. So family dia, jiran-jiran semua cakap, hantar anak kau ni pergi dekat pusat OKU, at least dia boleh belajar lah kan. Tapi Nizam ni dia bukannya terencak akal ke, dia bukannya ni, dia cuma masalah tulang reput. Alright. And then mak bapak dia pun fikir, lalas mak bapak dia pun hantarlah si Nizam ni pergi dekat pusat OKU. So bila sampai dekat pusat OKU tu, of course lah mak bapak dia kena tinggal dia. And then Nizam ni duduklah kat situ kan. Cuma bila Nizam ni dia duduk kat situ, budak-budak dekat situ kebanyakannya adalah budak-budak yang memang kira autism, yang terencak akal, yang memang ganas kan, yang tu. Tapi Nizam ni dia akal fikiran dia okey, cuma fizikal dia je yang dia tak boleh nak berjalan apa semua kan. And then dia tengoklah dekat pusat OKU tu kan. Memang kalau baca buku dia sedih lah. Budak-budak ni kadang-kadang dia tak tahu nak cakap kan, dia tak tahu nak cakap. Dia kadang-kadang dia lapar kan, dia menangis. Budak-budak ni yang sebelah katil kan, nangis sampai hilang suara tuan-tuan. Hilang suara kan. Lepas tu ada budak ni memang tak tahulah, autism ganas gila kan. So terpaksa rantai dekat katil apa semua. So dia tengok, ini ke kehidupan dia kan, ini ke kesudahan hidup dia. Dia terpaksa duduk katil, and then terpaksa menghadap budak-budak ni yang macam tak ada future. You boleh bayang tak kalau you jadi macam tu kan, you dihantar dekat pusat OKU, ataupun you ada anak-anak yang tidak sihat, dihantar dekat situ, dan anak-anak you sendiri yang bercerita macam budak-budak tu yang dia tak, yang budak-budak terencak, yang budak-budak yang OKU ni kan, yang yang Down syndrome semua. Kadang-kadang orang yang jaga tu pun, dia pun sibuk apa semua, mana ada masa kan. So budak-budak ni kata tengok menangis sampai hilang suara. So memang sedih lah. Alright. So Nizam ni dia tak nak duduk kat situ lah. Dia tak nak duduk situ. So kalau dia duduk kat situ, dia tak tahu apa jadi kat dia. Tapi kalau dia balik rumah, dia tak nak menyusahkan mak bapak dia, kan? Dia tak nak menyusahkan mak bapak dia. And then dia fikir macam mana ni, dia tak nak duduk dekat pusat OKU tu. Memang menderita gila lah. Right. So
Dia fikir-fikir macam mana dia nak balik kan. So lalas Nizam ni dia bunuh diri. Dia cuba bunuh diri tuan-tuan. Dia terjun katil. Dia memang dah tak boleh nak buat apa kan. Dia terjun katil, dia hempuk kepala dia dekat lantai. Sampai luka lah kan. So bila hospital pusat tu tengok dia macam tu kan, dia panggil lah mak bapak si Nizam kan. So bila mak bapak si Nizam ni sampai, dia pun nangis-nangis lah juga. Dia tak nak duduk situ. Dia nak balik. Biarlah dia kat rumah kan. So dia memang tak boleh duduk situ. So dia janjilah dekat mak bapak dia, bagi dia duduk kat rumah, dan dia akan buat apa saja yang dia boleh buat untuk tolong family dia. Walaupun dia ni OKU. OKU tukar istimewa. Yelah, orang istimewa lah kan. Dia ni special. Alright. So mak bapak dia pun balik lah. Bawa dia balik. And then dekat rumah dia memang tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Dia tak boleh buat apa-apa. Tapi dia cuba usaha lah. Dia cuba usaha macam dia ada adik-adik. Lepas tu macam sebelum adik-adik dia pergi sekolah, dia tolong masakkan nasi untuk adik-adik dia kan. Dia sediakan makanan lah. And then kerja dia hari-hari, ialah rumah setinggan. Bukannya ada TV pun. Dia hanya boleh dengar radio tuan-tuan. Dengar radio, hari-hari dengar radio. Itulah pengubat dia. Pengubat dia masa hari-hari. So mak bapak dia kerja. Lepas tu dia dekat rumah. And then dia tolong masakkan nasi untuk adik-adik dia, goreng telur lah apa semua. So benda simple-simple tu, masa tu dia masih boleh buat lagi. Masih boleh. Sekarang ni dia memang totally lumpuh. Dia memang tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Tapi masa dia kecil, dia masih lagi boleh buat kerja lah. Saya tak tahulah, mungkin dia mengesot apa semua kan. Dia boleh bergerak lagi. Okay, so dia bantulah. Sebab apa? Dia tak nak dihantar pergi ke rumah OKU. Alright. And then so kan kalau zaman dulu, kalau you biasa dengar radio kan, zaman dululah 10 tahun 20 tahun dulu. So radio ni kan dia selalu buat macam peraduan. Peraduan teka tu lah, teka ni lah, macam-macam lah. So Nizam ni dia nak buat apa dekat rumah tu kan? Nak kerja tak boleh. Dia hanya boleh tolong masak-masak nasi, telur untuk adik-adik je. Tapi dia tak nak menyusahkan mak bapak dia. So macam mana dia nak generate income? So masa dia duduk dengar radio tu, so macam Nizam ni hari-hari memang dengar radio. So macam kalau ada quiz ke apa-apa, dia tahulah jawapan tu kan. Nizam ni dia cerdik. Dia cerdik sebab dia boleh ingat. Itulah kadang-kadang Tuhan tarik kelebihan orang tu, dia bagi kelebihan lain lah kan. So bila ada peraduan je, Nizam ni dia akan masuklah peraduan tu. So dia punya chances untuk menang tu sangat tinggi. Nizam ni dia punya kelebihan. Saya tak ingat lah, macam kan dulu kalau zaman 20 tahun dulu, kalau kita biasa dengar radio kan, DJ radio dia akan buat peraduan. Kadang-kadang menang hadiah duit lah, kadang-kadang menang hadiah macam-macam lah kan. So Nizam ni dia banyak masuk peraduan. So bila dia masuk peraduan, dia banyak menang tau. And then bila dia menang tu, hadiah-hadiah tu kebanyakannya dia akan jual lah. Dia jual dan dia dapatkan duit. Alright. So daripada situ dia kumpul modal. Macam Nizam ni nak kerja memang tak boleh lah kan. So dia terpaksa berniaga. Ini yang berniaga tanpa modal tu. Lepas tu dia start. Masa tu zaman kalau kita beli telefon kan. Beli telefon, kalau kita nak top up tu, kita pergilah mana-mana kedai apa semua. Ataupun kita boleh kita boleh mesej dekat siapa-siapa, cakap kita nak top up, and then orang tu tolong top upkan kita, dia dapat commission. So itulah kerja Nizam. Dia jual top up. Good morning. Alright, dia jual top up. So dekat situlah adalah duit. Untung top up ni tak adalah banyak kan. Sen-sen je lah. Tapi itulah yang pendapatan dia. Dia duduk kat rumah sambil-sambil tu kan, ada orang datang rumah dia, dek nak top up lah, nak top up. So pun dia jual top up. Untung sen-sen kan, tapi banyak lah kan. Lepas tu daripada duit top up tu, so dia start macam dia start business online tuan-tuan. Business online. Tapi macam Nizam ni dia belajar tak habis tau. Dia cerita dalam buku dia. So dia masa tu zaman eBay. eBay
dia pergilah masuk dekat internet apa semua. So tak tahulah macam mana dia beli komputer. Daripada bisnes top up dia tu, dia beli komputer. Lepas tu dia pasang internet apa semua. Dan dia start belajar tentang bisnes online. Alright. So masa tu tak banyak pilihan lah. So dia jual macam, dia jadi macam dropship lah, dropship eBay. So dia ambil produk orang, dia promote dekat dia punya account, ada orang beli. So dalam buku tu dia cerita lah, dia dengan bahasa Inggerisnya tak tahu apa semua kan. Kena communicate dengan Mak Saleh nak beli barang kan. Barang tu kadang-kadang dia ambil daripada supplier ni, dia just promote dekat dia punya account, orang beli. So orang tanya dia apa semua. Tapi dia kata kadang-kadang yang Mak Saleh ni, walaupun dia ni tak pandai bahasa Inggeris, dia tulis bahasa Inggeris tunggal langgang apa semua, tapi Mak Saleh ni dia tak marah dia, tak ketawakan dia. So Mak Saleh ni pun layan dia apa semua kan. So dekat situlah dia start banner dia punya business online. And then macam Nizam ni, bila lama-lama dia punya business dekat eBay tu kira naik. So banyaklah orang start nak belajar dengan dia. Okay, so Nizam ni dia pemalu tau. Dia pemalu. Sebab dia tak nak orang tahu keadaan dia. Orang tak tahu. Kalau dekat bisnes online, orang tidak tahu dia ni lumpuh. Dia ni adalah OKU kan. And then tapi adalah orang minta ajar macam mana nak berniaga dekat eBay apa semua. So dia ajar lah. So masa tu tak tahulah, dia cerita dia ajar pakai dia macam ada software, dia boleh buka komputer dia tu, and then dia tunjuk lah, dia buat video. Okay, first kau kena buat cini. So dekat situ adalah beberapa orang student dia tu yang berjaya belajar tentang bisnes eBay ni. Alright. So sekarang ni Nizam dia ada beberapa income lah. Satu daripada bisnes jual produk dekat eBay, tapi bukan produk dia tau. And then satu lagi business training. Cuma training tu tak ada orang tahu si Nizam ni adalah OKU. Alright. So nampak tak si Nizam ni dalam keadaan macam tu dia fight tau. Sebab apa? Dia tidak mahu mak bapak dia tu hantar dia dekat pusat OKU. Dia ada big why yang cukup kuat. Dia tak nak nanti dia menyusahkan family dia. Lepas tu daripada rumah setinggan, daripada duit jual eBay, daripada training tu, dia orang boleh pindah ke rumah baru tuan-tuan. Dia boleh, tak silap saya dia cerita dia pindah lah rumah yang elok sikit lah kan. So dekat situ dia nampak satu peluang. Dia jual ni, dia start buat dia punya produk. Dia jual perfume tuan-tuan. Saya ingat lagi nama perfume dia tu D'Amour punya brand dia. Tapi perfume dia ni adalah perfume kopi. Macam dia ambil lah perfume yang branded kan. Tapi dia fake punya perfume lah kan. Yang orang ambil bukannya ya, tak tahulah. Dia punya bau tu memang bau ni. Tapi si Nizam ni dia jual kopi ori punya perfume. So daripada situ bisnes dia meletup. Dia gunakan sistem agent, stokis tu semua kan. So bisnes dia meletup. And then sampailah dia pun pergi masuk belajar dengan Dr. Aizan Osman tu semua kan. So saya ingat lagi masa saya pergi belajar dulu, saya nampak ada seorang budak ni, dia akan naik kursi roda, duduk kat depan sekali. Sebab dia OKU kan, dia akan duduk kat depan lah. Saya ingat ini Nizam. Masa tu memang dia kira orang biasa lah, pakai pun biasa, rambut pun macam ni, mak dia akan datang tolong teman dia nak pergi belajar kan. Alright, so dekat situlah daripada ilmu yang dia belajar tu, bisnes dia berkembang. Sampailah dia boleh masuk Titanium kan. And then nak dijadikan cerita, masa tengah dia kemuncak tu, Tuhan uji dia. Dia barang-barang dia tu kena sita tuan-tuan. Kena sita. Sebab barang tu barang fake kan. So dia baru beli barang, dia kata dia kerugian lebih daripada RM500,000 tuan-tuan. RM500,000. So dia punya bisnes tu dah berkembang kan. Tiba-tiba entah macam mana, nasib dia kurang baik. Ada orang report dan barang-barang dia tu kena rampas dan dia kerugian lebih pada RM500,000.
So dia memang boom, jatuh terus lah, jatuh terus. Sampailah dia tidak mampu untuk renew yuran Titan. Kan. Tapi sebelum kena tu, dia punya mentor dah pesan dah, okay, kau buat ni bahaya. So you have to do something. You kena ni. Tapi belum sempat dia tukar benda tu, terus barang-barang dia kena sita dan terus dia bisnes dia jatuh terus. Tapi sebelum dia berhenti jadi Titan tu, dia punya mentor lah, Dr. Azan cakap, okay, sekarang ni aku nak kau banner satu platform. Dia panggil platform Jamu Mall. Alright, good morning. Platform Jamu Mall. You biasa dengar tak platform Jamu Mall? Jamumall.com. So saya tunjuk dia punya platform. Jamu Mall ni yang biasa ada ni. Dah berapa banyak dah? Dekat 500,000 dah dia punya fan. Jamumall.com. So kalau kita boleh tengok dia punya page ni bila dia wujudkan. Ni page transparency. Alright. So page ni dia buat daripada 2014 jeruk pelam asam boy. Lepas tu dia tukar jeruk mangga asam boy. Lepas tu dia tukar pada jamumall.com boy. Lepas tu 2017 dia tukar pada jamumall.com. So page ni actually dia ambil daripada mana page yang dah banyak follower kot. Dia beli ke apa. So dia tukar sampailah jamumall.com. So sekarang ni Jamu Mall dia ada lebih kurang 400,000 follower. Tapi actually dia orang ni bermula daripada kosong juga. Sebab dia jatuh kan. Dia jatuh. You orang ni dengar tak saya punya cerita ni? Ke saya cerita sorang-sorang? So far okay ke story ni? Story Nizam ni kan. Saya ingat ramai dah yang tahu pasal Nizam ni. Rupanya ada yang lagi tak tahu kan. Faham tak story Nizam ni? Ke saya cerita tak tersusun? So far faham tak? Cuba komen sikit. Penat. Tadi saya lalu kat laut. Faham tak? Mana ni? Tak ada orang komen pun. Ke saya cakap sorang-sorang? Ni tak syok ni. Cakap sorang-sorang. Kat sini ada pasar raya lah. Alright. And then kira macam Nizam ni, dia terpaksa bangunkan Jamu Mall ni from zero lah. Sebab bisnes dia tu memang dah collapse lah. Dah collapse. And then masa saya sempat jumpa lah, Nizam ni dia ada adik tau, Siti apa dah nama dia, tapi biasa orang panggil Siti Jamu Mall. So dia orang ni adik-beradik memang dua-dua lah fight untuk bangunkan jamumall.com. So Jamu Mall ni dia punya fungsi dia adalah dia ni akan tolong founder produk, tolong jualkan produk dia orang ni. Alright. So Jamu Mall ni dia tak buat produk tau, dia just tolong promotekan produk orang. Tapi masa mula-mula tu dia kata memang tak ada orang nak bagi produk kat dia. So apa yang dia buat, dia just jual je apa produk yang datang dia tolong jualkan. So dia buatlah servis murah-murah. Kau ada produk, aku tolong jualkan. Kau ada produk, aku tolong jualkan. Tapi Jamu Mall ni dia menggunakan sistem, dia menggunakan FB Live. Alright. So masa mula-mula dia kata apa yang dia buat adalah dia konsisten. Every day dia buat FB Live. Every day, and then every day dia improve. And then dia kata masa dia start tu, setiap hari dia macam bersedekah lah, sedekah RM50 kepada penonton-penonton dia tu yang share video dia. So siapa yang tengok video dia tu, dia sedekah RM50 So siapa yang bertuah dapat RM50. Alright. So itu yang permulaan Jamu Mall. So sebulan dia spend dalam RM1,500 lah kepada dia punya penonton-penonton kan. Tiap-tiap hari dia sedekah RM50 kan. And then dia konsisten buat. Lepas tu lama-lama Jamu Mall ni dia makin banyak follower, makin banyak penonton kan. Sebab kan bila dia live, lepas tu orang asyik share. Lepas tu adik dia ni, si Siti ni pula, Siti Jamu Mall ni memang comel lah, masa tu tak kahwin lagi. So banyaklah orang nak tengok kan. Jamu Mall ni mana adik dia? Adik dia dah kahwin dah. Ni.
Siti ni. Mana? Alright. Ni Siti ni. Ni adik si Nizam ni. Alright. So dia masa dia orang start ni, Siti ni tak kahwin lagi. Sekarang ni dah kahwin. Dah ada anak kan. So bila perempuan cantik live, of course lah orang akan tengok. And then diorang ni live ni bukannya live saja-saja tau. Diorang ni live memang diorang plan. Alright, mana lagi dia punya live? Lepas tu ni gambar diorang ni. Ni diorang jual produk apa semua kan. Alright. Lepas tu lama-lama dia punya viewer pun makin ramai. Lepas tu dia punya customer pun makin banyak. And then dia orang start dapat jual. Lepas tu founder produk pun start dia orang macam ada package lah. Okay, kalau founder produk nak tolong letupkan dia orang punya produk, pergi jumpa dia orang akan design dia punya marketing pun semua tu. And then dia orang akan buat live kan. Lepas tu nanti founder produk tu dia dapat leads daripada jamu mall ni. And then founder produk ni boleh jual. And then founder produk ni boleh recruit agent jugalah. So banyaklah founder produk yang masuk je dekat jamu mall meletup dia punya sale kan. So jamu mall ni dia bukannya live biasa tau. Dia actually jamu mall ni dia, sebab Nizam ni background dia tu dia expert dekat part IT. Kan ingat lah, dia dulu dia jual eBay kan. So dia pandai lah pasal IT SEO lah apa semua, dia pandai. So jamu mall ni dia bukannya live tu kosong tau. Dia dekat belakang dia tu ada banyak lagi benda yang dia orang buat. So saya pernah lah tengok dia buat, ada share dalam kita punya group kan. So dia ada sistem dia kat belakang tu kan. So dia ada sistem macam boleh capture nombor telefon orang, boleh simpan database semua kan. So and then macam hari tu tak silap saya, dia cakap sebenarnya macam adik dia tu live, dekat belakang adik dia tu ada 7 orang yang ready untuk support. Tu jamu mall. So dia bukannya live kosong je. Cuma dia membina benda tu face by face. Alright. So you boleh tengok jamu mall sekarang ni daripada kosong, sekarang ni dia punya follower dah 400,000 orang. Lepas tu and then sekarang ni jamu mall dia, saya rasa dia dah ada produk dia sendiri. And then saya selalu duk tengok dia duk jual ubat gigi dia tu. Ubat gigi arang tu kan. So saya rasa itu produk dia. Asalnya dia tidak ada produk. Alright. So and then tak silap saya dia punya sale tu dalam sekarang ni saya tak tahu, tapi tahun lepas dalam 3 juta lah. 3 juta. Alright. So nampak tak, si Nizam ni walaupun dalam keadaan OKU, dia masih lagi boleh buat 3 juta setahun. Tapi dia dibantu oleh adik dia lah, si Siti tu. Dia orang ni, adik ni kira macam host pada jamu mall, tapi dia orang ni adik-beradik. Alright. So apa yang saya nak relate dengan kisah si Nizam ni, banyak orang dia nak mula bisnes, and then saya nak cakap sekarang ni marketing yang paling power adalah FB Live, tuan-tuan. FB Live kan. Tapi bila saya cakap FB Live lah, banyaklah pula cakap, tak reti lah, malu lah, segan lah, tak tahu nak cakap apa kan. So saya pun hairan lah. Dia nak berniaga, modal tak ada. Lepas tu kita suruh dia gunakan free marketing, dia tidak mahu gunakan. Banyak macam alasan. So dekat sini saya rasa lah, kenapa ramai orang dia suka bagi alasan, sebab dia tidak ada big why yang cukup kuat. Dia tidak sama macam Nizam. Nizam tu big why dia cukup kuat sebab dia tidak mahu mak bapak dia hantar dia pergi pusat OKU. Dia tidak mahu menyusahkan mak bapak dia. Walaupun dia OKU, dia tak nak mak bapak dia kena sara dia. Sekarang ni dia yang sara mak bapak dia. Mak bapak dia duduk dengan dia. Dia rumah banglo. Dia ada rumah banglo sekarang ni. Rumah dia ada 3 tingkat. Dia tunjuk dalam grup 3 tingkat dia beli rumah dia 1 juta lebih. Rumah dia siap ada lift. So nampak tak? So dekat sini, from the story si Nizam ni, sebenarnya semua orang boleh berjaya. Si Nizam ni dalam keadaan dia lumpuh kan, tak boleh nak bergerak, pakai kursi roda, jari hanya boleh gerak 3 jari je. Saya biasa tengok si Nizam ni, kalau dia nak type mesej kan, satu tangan dia tu dah lumpuh, dia just pegang handphone dia tu,
And then jari dia 3 tu yang tolong taip. Tapi Tuhan bagi dia kelebihan lah. Jari dia laju. Jari dia laju kan. Laju tengok dia taip kan. 3 jari je. Kita ni, ya Allah, Tuhan dah bagi sempurna kan. Tubuh badan sihat, boleh bergerak, boleh berjalan, boleh bercakap kan. Tak lumpuh semua kan. Tapi kenapa Nizam tu dia boleh macam tu? Kenapa kita ni yang sihat tubuh badan tidak cukup berusaha? Lepas tu komplain, tak ada modal lah, tak erti lah apa semua kan. Sebenarnya bila kita lahir je, bila kita hidup kat dunia ni, Tuhan dah bagi kita modal yang sangat banyak tuan-tuan. Tuhan bagi kita modal masa. Kita ada masa, kita boleh pergi belajar. Tuhan bagi modal kita tenaga, anggota badan yang sihat. Tuhan bagi kita akal fikiran untuk kita berfikir macam mana nak start dengan yang apa yang ada. Tapi banyak orang dia selalu cakap, saya tak ada modal. So kalau you faham ayat tu, kalau selalu Tuhan dah bagi ni, aku dah bagi segala-galanya kan. Tapi kau duk komplain, kau tak ada tu, tak ada ni, tak ada tu, tak ada ni kan. So dekat situ sebenarnya orang yang selalu cakap tak ada modal tu, dia sebenarnya dia sedang kufur nikmat. Tuhan dah bagi dah dia segala-gala, masa, tenaga, anggota badan yang sihat, mata yang sihat, akal fikiran yang sihat, yang boleh bergerak. Kita bukannya OKU. Kita boleh buat. Tapi kenapa nak tunjuk orang OKU, dia boleh buat 3 juta, siap boleh beli rumah banglo, rumah dia ada lift. Yang kita ni yang sihat, kenapa tidak boleh sampai ke that level? And then kita asyik cakap, saya tak ada modal, saya tak tahu nak buat macam mana. Ya Allah. So the moment you cakap macam tu, sebenarnya you sedang kufur nikmat. Betul. So jangan sekali-kali cakap tak ada modal. Kalau modal tu mungkin dari segi duit, tapi nak start bisnes ni bukannya duit tu. Kadang-kadang you tak ada modal, you tak ada duit, you jual produk orang lain dulu. You jadi dropship kan. Dropship bukannya kena modal pun. So you daftar mana-mana dropship. Lepas tu you tolong promote. You promote kan produk orang tu kan. Dapat commission. Tak payah modal pun. You tak reti nak start, of course lah you jadi dropship mana-mana produk. Of course lah owner produk tu akan ajar you macam mana nak jual. Dengan dia punya gambar lah, dengan dia punya video lah, dengan dia punya copywriting. You cuma copy paste je. Kan. So apa lagi alasan untuk bermula? Kan? Sebenarnya tidak ada istilah tidak ada modal. Semua orang diberikan modal. Kecuali lah kita ni betul-betul tidak mampu. Saya punya ejen ada mata tu buta, still lagi boleh berniaga kan. Tapi janganlah berniaga seorang-seorang. Macam si Nizam tu, apa yang membuatkan dia boleh grow adalah sebab adik dia bantu dia. Adik dia pun sebab daripada kecil Nizam ni yang jaga dia. Nizam ni yang jaga Siti tu. So Siti ni memang kok mana pun dia orang ni berdua-dua. Adik jaga abang, abang jaga adik. So macam saya punya ejen dekat Perak, dia ni bukannya buta, tapi dia ada masalah mata. Mata dia tu sel-sel mata dia tu cepat mati. So lama-lama mata dia makin kabur sampailah dia tak nampak lah. Orang tengok dia macam normal, tapi sebenarnya dia dah hampir-hampir buta. Dia tak boleh nak jalan. Kalau nak jalan pun kena ada orang pimpin dia apa semua. Kalau mesej pun tak boleh nak baca, nak menulis pun dah tak boleh dah. Memang dia dah tak nampak dah. Tapi dia tetap juga berniaga. Saya cakap buatlah AB Live. Dia buat AB Live. Dia tak nampak tau. You bayangkan you buat AB Live, you tak nampak. Tapi isteri dia lah yang bantu. Isteri yang tolong baca komen kan. Alright. Okay, so ada lagi cerita. Mana lagi saya punya nota ni. So itu cerita Nizam lah. Adakah you belajar something daripada story si Nizam ni? Alright. Saya ada lagi ni. Okay. So bila orang tanya, Tuan Wahid macam mana aku nak start business ni? Tak ada macam mana nak start business? You buat mana yang you mampu lah kan. Tapi pada saya AB Live ni yang the best lah. Sebab apa? Macam saya cakap, live ni
buat orang nampak. Memang you boleh post, gambar, you boleh upload video kan. Tapi benda tu dia kurang berkesan sekarang ni lah. FB Live tu dia yang paling powerful. Alright. Okay. Marketing ni buat orang nampak. Yang pertama buat orang nampak, buat orang nak tahu, buat orang nak cuba. And then kita nak bagi orang yang dah cuba produk kita tu, dia suka dengan produk tu. Dan kita nak make sure orang yang dah guna produk tu, dia boleh recommend dekat orang lain lagi. So that is marketing. Alright. So kalau you tak tahu nak buat FB Live, so saya share sikit lah tips kan. Saya share sikit tips macam mana you nak buat live. Mungkin you tak tahu, mungkin you tak berani lah apa semua kan. So kalau you nak buat FB Live, memang saya masa mula-mula FB Live pun, saya pun tak confident lah. Aku nak cerita apa kan. Tapi bila the moment you dah start dapat momentum tu, seronok lah. Memang seronok kan. So selagi you tak start, selagi tu you tak akan tahu. So kalau you betul-betul tak tahu nak start FB Live apa semua kan. So macam saya dengan anak murid saya, apa yang saya buat adalah saya masukkan dia orang dalam satu grup Facebook. Lepas tu dalam grup Facebook tu saya buat tugasan kat dia orang. So saya cakap sekarang ni saya nak you buat live, ceritakan tentang diri you dalam 5 ke 7 minit. So dia ceritalah pasal nama dia kan, dia duduk kat mana, dia kerja apa, kenapa dia nak start business, apa yang dia nak capai apa semua. So 5 ke 7 minit je. So anak murid saya pun buat. Tapi dia dalam grup lah, dia tak segan lah kan, tak ada orang tengok. So dia buat. Lepas tu yang kedua, saya suruh dia orang buat 3 kali live lah dalam grup kan. So yang kedua saya cakap, okay sekarang ni boleh tak tunjuk you punya rumah kan, kawasan rumah, office ke apa sajalah video dalam 5 ke 7 minit. So dia orang buat lah live. Ni rumah saya, ni office saya, ni barang-barang saya, ni kereta saya, ni kan. So dia orang buat live. So masuk yang ketiga tu, saya bagi lagi assignment. Okay, so suruh, okay, apa benda yang you nak buat? Daripada ni, apa benda yang nak buat? Oh, okay, dia cakap, saya nak buat ni, saya nak buat ni, apa semua. So dia sendiri yang cakap. Alright. So masuk live yang keempat, saya suruh dia, okay, sekarang ni live dekat you punya wall lah, tak payah buat dalam grup. Kita nak tengok. And then saya suruh dia orang buat ni FB Live 30 hari non-stop. Kalau dia fail sekali, dia kena start balik. Alright. So adalah yang buat, ada yang tak buat. Tapi ada yang siapa yang buat tu memang kira dia dapat hasil lah. Alright. Lepas tu yang tak buat tu memang tak berubah apa-apa lah, tak dapat apa-apa kan. Alright. Lepas tu itu caralah. So kalau you malu nak buat FB Live apa semua kan, kalau you tak masuk saya punya group apa semua, you boleh buat group you sendiri, Facebook group. Lepas tu you live ke dalam tu. And then sebelum you live tu, actually you kena ada nota apa benda yang you nak cakap. Macam saya kan, bila saya live, saya ada nota. Saya bukannya sebelum saya live tu saya dah tulis dah. Saya dah tulis apa benda saya nak cakap, supaya kita cakap tu tersusun. Alright. So macam you nak live, first kali you buat Facebook group you sendiri, you dengan isi ke, you dengan anak ke semua, you live kat dalam tu. Belajar testing. Dekat situlah you nak testing kamera lah, nak testing terbalik, pusing, rotate lah apa semua kan. So you testing kat situ. Alright. You buat lah sekali, 2 kali, 3 kali. Biasanya 3 kali tu you dah pandai dah kan. Okay. So every time you live, you kena ada content, you kena tulis. You jangan live kosong. So macam saya nak live, malam tu saya dah fikir dah apa benda saya nak cerita kan. And then you tak tahu nak cerita apa, you ceritalah pasal diri you sendiri. Daripada you lahir kan, you duduk kat mana apa semua. Sebab orang nak tahu cerita. Lepas tu kadang-kadang macam saya pun, saya cerita tentang orang lain, kejayaan orang lain. Macam saya live kan, saya cerita tentang si Nizam. Macam mana saya tahu cerita dia tu? Saya jumpa dia punya owner dia sendiri, saya baca buku dia kan. So saya boleh cerita. Okay. Kadang-kadang saya boleh cerita tentang produk. So every day you kena buat live. Alright. So tips untuk you buat FB Live, mana saya punya nota ni. So ada berapa? Okay, FB Live ni, kalau you nak buat FB Live, the best is kalau boleh menegak lah. Menegak macam saya ni kan.
Ini saya pun dapat tips daripada Jamu Mall juga. Dia cakap kalau nak buat live, kena buat menegak. Sebab kira macam orang yang tengok live kita tu nampak macam kita bercakap dengan dia. Kalau kita pusing, menyengit, so dia macam jauh. Macam kita menegak ni, orang boleh nampak kita kan. Alright. So kalau boleh, you live menegak, jangan melentang. Alright. Yang kedua, FB live ni you kena konsisten. Kena konsisten setiap hari pada waktu yang sama. Macam saya buat live pukul 7.30 pagi. Kadang-kadang terlewat kan, terlewat sikit kan, seminit 2 minit kan. Tapi saya konsisten everyday 7.30 pagi. Alright. So far you ada soalan tak? Ada nak tanya soalan tak? Saya cakap seorang-seorang je. Berpeluh dah aku ni. Ada nak tanya soalan tak? Asfa Niza Asmuni, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Dia nak 1000 daya, tak nak tu tak payah 1000, satu dalih dah cukup dah. Sebenarnya boleh, semua orang boleh berjaya. Cuma banyak orang suka bagi alasan kan. Ada tak apa-apa nak tanya soalan? Alright. Okay. Macam mungkin ada yang you nak start dekat page ke, you nak start dekat personal. So pada saya kalau you baru nak mula, you start dekat personal dulu. You tak payah nak buat page. Sebab banyak orang dia buat silap. Pada saya lah, dia pergi buat page. Bila you buat page baru, page tu tidak ada follower. So bila you buat live, tidak ada orang akan tengok. So bila tak ada orang tengok, you buat live hari ni, you buat esok, lusa ni, and then macam you cakap seorang-seorang. So lama-lama you down. So cadangan saya adalah you buat je dulu dekat Facebook personal you. Sebab dekat situ you dah ada kawan-kawan. So you live, bila you live kat situ, kawan-kawan you akan tengok. So mungkin akan ada mengata you kan, cakap you gila lah, buang terbiat lah, macam-macam. Akan ada orang cakap macam-macam kat you kan. Tapi you tak, jangan peduli. You just buat je. Kena konsisten everyday dan kena masa yang sama. Orang nak cakap tu peduli. Memang akan ada orang kutuk lah, cakap you gila lah, buang terbiat lah, macam-macam kan. Itulah beza orang berjaya dengan orang tak berjaya kan. Orang berjaya, dia buat sampai dia dapat hasil. Orang yang gagal ni, dia buat bila kena kecam sikit, dia down kan. Lepas tu dia dah tak buat dah. Alright. And then bila you buat live dekat you punya personal, apa yang akan berlaku adalah you akan nampak automatic akan ada orang cuba add you sebagai friend. Ini memang true experience. Saya dah train anak murid saya. Macam anak murid saya kadang-kadang dia punya Facebook tu ada 90 orang friend, ada 300 orang. So bila dia buat FB live every day consistent, apa yang berlaku adalah dia punya friend tu start bertambah. Bertambah sampai cukup 5,000. So bila cukup 5,000, you boleh convert Facebook personal tu jadi page. So dekat situ bila you convert daripada Facebook personal kepada page, automatic you akan ada 5,000 follower. So lepas you dah ada page, you live kat situ lah. Ini saya ajar ni supaya you tidak payah buat page baru. You buat page baru, nak tarik 5,000 follower, susah. Sangat susah sekarang ni. Kalau you nak juga, you kena keluar duit. Untuk tarik satu like, cost dia dalam paling murah lah 30 sen. Untuk tarik satu like. Satu like 30 sen. Kalau you nak dapat 5,000 like, 5,000 kali dengan 30 sen, maknanya you kena spend 1,500. Itu kalau 30 sen. Kalau satu like tu RM1, like ni dia depend. So makin ni, kadang-kadang dia boleh pergi lebih daripada 30 sen. Alright. So my suggestion adalah you live dulu dekat you punya personal. Lepas tu bila you punya friend tu dah cukup 5,000, baru you convert pergi ke page. Macam mana you nak convert, you boleh tengok dekat YouTube. And then my advice adalah you convert jangan pakai handphone. You convert pakai komputer. Sebab saya ada anak murid dia convert pakai handphone. Bila dia convert pakai handphone, dia jadi page baru. Dia tak jadi Facebook yang 5,000 follower lah. Alright. Okay. You all kalau ada soalan ke, tak tahu ke, tak faham, you masuk dalam grup Telegram yang saya bagi ni. And then you boleh tanyalah. InsyaAllah saya cuba support you lah. Alright.
And then kalau you tak tahu nak cerita apa, dia very simple tuan-tuan. Cerita tentang diri kita. Kita banner personal branding. Cerita sebab kita nak make sure orang tahu tentang kita. Cerita tentang kita tu sebenarnya adalah marketing. So saya selalu bercerita tentang saya kan. Saya buat kereta sewa, dulu saya makan gaji, saya susah, orang nak pinjam kereta saya buat kereta sewa, saya beli kereta 2 biji, bla bla bla. So that is our story tu sebenarnya adalah marketing. Sebab orang lebih mudah ingat story. Orang susah nak ingat iklan. So macam ini saya belajar dengan mentor saya. Sebenarnya otak manusia ni memang dicipta untuk mudah ingat cerita. Sebab tu dalam Al-Quran tu banyak cerita. Sebab Tuhan nak mengajar manusia tu melalui cerita. Alright? So kita nak bagi orang ingat tentang kita adalah melalui cerita. Alright? So cerita tentang diri you. Orang cakap founder story kan. So saya selalu kuatkan dekat founder story. Macam mana saya bermula kan. Saya lahir kat mana. So cerita tu orang lebih senang ingat. Kan. So kalau yang menonton saya ni, mesti you tahu cerita saya. Tapi kalau you tak tahu pun, cerita tu boleh bercerita melalui kita punya Facebook Live, melalui YouTube, melalui blog kan. So melalui buku, e-book semua kan. So you banyak bercerita. Sebab cerita tentang kita tu orang lebih mudah ingat daripada kita iklan produk kita. Iklan orang tak ingat. Alright. So macam saya kan, saya selalu cerita. Saya tak promote kereta sewa. Saya tak promote sangat kereta sewa. Tapi saya selalu bercerita macam mana saya memulakan bisnes kereta sewa. So bila orang tahu cerita saya tu, oh Tuan Wahid buat kereta sewa. So dalam kepala otak dia tu aku dah tanam dah. Kereta sewa Greenmatic. Kereta sewa Greenmatic kan. So bila dia nak sewa kereta, dia teringat cerita saya tu. Oh nak sewa kereta dengan Greenmatic. Saya nak lawan company yang besar-besar, tak boleh lah kan. So macam mana saya nak lawan? From the story, my own story. So tuan-tuan pun, setiap orang tu ada cerita masing-masing. You cerita pasal diri you. So macam Nizam ni pun saya tak promote produk dia tau. Tapi saya cerita tentang dia. You ingat tak cerita si Nizam ni kan? Dia daripada OKU, Lumpur, hantar pergi ke klinik. At least you faham lah dia punya macam mana bermula kan. Macam mana permulaan dia. Alright. Bila buat video mampu menarik orang untuk tengok. Kalau iklan dalam bentuk tulisan, orang malas baca. Jadi maklumat tak sampai. Betul? So FB Live ni very powerful tuan-tuan. So sayang kalau you tidak gunakan. Mungkin ada yang malu apa semua kan. Zaman dulu, masa Facebook mula dulu, tahun 2009 kan, 2009. Kalau you post gambar, memang gambar tu sekejap je viral, orang komen apa semua. Tapi sekarang ni Facebook dia tidak suka gambar. Dia nak lawan dengan YouTube. Dia lebih suka kalau you buat video. Video pula, kalau you just upload video biasa, dia kurang tau, dia kurang. Tapi kalau you buat live, Facebook suka. Sebab tu bila live, dia punya reach tu lebih tinggi. Kan? Macam saya live kan. Tak kisahlah tak ramai orang tengok. Berapa orang je tengok. Tapi lepas saya live ni, biasanya akan ada lagi. Alright. Nak dah 1000 lebih dah. Reach 1000 lebih. Kalau you post biasa, kalau you, mana saya punya live tadi? Ni. You all ni tak share pun saya punya video kan. You tak share pun video saya. Boleh tak share video ni? Ada 9 orang je share. Share lah video ni. At least you dapat pahala kan. Saya bercerita. Saya bukannya sembang kosong. Saya mengajar ni. Saya berkongsi ilmu. Kalau you share, you pun berkongsi ilmu dengan orang lain. Boleh tak share video ni? Share sebanyak mungkin. Baru 9 orang. Siap saya. Patutlah tak banyak orang tengok kan. Boleh tak share? Share video ni. Alright. Baru 9 orang share kan. Komen pun baru 23. Boleh tak share? And then macam saya live, apa yang saya buat adalah saya tarik orang masuk dalam saya punya grup Telegram. Berapa orang dah masuk? Ni kan. So sekejap nanti, sekarang ni saya dah tarik orang 532 orang dah. So kalau you ada soalan ke, grup ni bukannya nak iklan apa-apa. Kalau macam you tak faham ke, you nak bantuan ke, you masuk dalam grup ni.
Alright. So group ni memang you boleh chatting, you boleh borak apa semua. Oh ada orang nak tanya pasal stoki Kuantan. So you masuk je group Telegram tu. So group Telegram tu bukannya nak promote apa semua. Kalau you ada soalan, tak kisahlah pasal kereta sewa ke, nak jual produk ke, nak jadi ejen ke, nak beli barang ke, nak jadi dropship ke, nak pasal loan ke, you boleh tanya je. So sebab ramai orang nak jumpa saya, nak borak, nak tanya tu, saya tak ada masa nak jumpa kan. So apa yang saya boleh buat adalah saya buat group Telegram tu, and then sebab you boleh tanya direct. Kalau kadang-kadang saya jawab pakai voice call je. Alright. So boleh tak share video ni? Share video ni sebanyak mungkin. Alright. Ada lagi saya nak cerita ni. Pukul berapa sekarang? 8.30 dah, sejam dah. Alright, apa lagi? And then okay, pasal yang tak tahu nak cerita apa tu, you cerita tentang diri you sendiri. Kalau you tak dah habis sangat, kadang-kadang you jangan silap tau. Kadang-kadang you buat live, you cerita pasal diri you, you jangan cerita sekali. You cerita banyak kali pun tak apa. Sebab macam saya pun, kadang-kadang saya buat live hari-hari, orang tanya, kau buat apa? Kau berniaga apa? Orang tak tahu pun aku berniaga apa kan. So saya ni hari-hari live kan, kadang-kadang orang tanya, kau berniaga apa? Orang tak tahu. So kita kena bercerita benda yang sama. Cerita, okay, saya buat kereta sewa, saya pun ada jual produk, saya buat kereta sewa, produk. So kita kena bercerita. Hari-hari kena cerita. Sebab kalau kita buat live sekali, bukannya satu dunia tahu. So you kena bercerita. Tak apa, macam saya, bila saya live, saya cakap, hai, saya Wahid Abdul Rashid, saya founder kepada Greenmatic. So Greenmatic ni, kita adalah platform tempahan kereta sewa yang membantu bla bla bla. So masa saya live, masa mula-mula tu saya promote juga company saya. And then dalam masa yang sama saya pun jual produk, kan? So you kena bercerita, you kena macam marketing tu, sambil-sambil you buat live, you cerita apa benda yang you buat supaya orang tahu. Kadang-kadang orang tak tahu pun kita buat apa. So kita kena work hard lagi. Macam saya ni pun every live hari-hari dengan buku, dengan blog pun semua pun ada lagi orang tak tahu. Kadang-kadang company saya, aku tak pernah dengar pun company kau ni kan. Wujud company kan. So kita tak payah nak acah-acah artis lah. Alright. Kita, macam saya ni pun masih ramai lagi orang tak kenal. Masih ramai lagi. So kita ni yang baru nak mula tu, kita tak payah nak acah-acah artis kan. So kita kena promote lagi. Promote, beritahu. So tak kisahlah you cerita pasal diri you hari-hari pun tak ada masalah. Tapi selit-selit lah kan. Kadang-kadang kalau you tak ada idea, you cerita tentang kejayaan orang lain. Macam tadi saya cerita pasal Nizam kan. Lepas tu kalau you ada produk, you boleh cerita tentang produk. Macam Nizam tu, Jamu Mall tu memang hari-hari dia cerita pasal produk. Tapi dia selang-seli lah. Kadang-kadang dia masak lah, dia ni lah tu semua kan. Dia buat video lah kan. Lepas tu kadang-kadang you pergi belajar kan. You belajar ke, you baca buku ke, you masuk kelas ke, you tengok video ke, you cerita apa yang you belajar, you kongsi. Kan? So tak kisah apa saja, tapi mesti buat hari-hari. Alright. Assalamualaikum. Mawi Danish, lokasi kat mana? Alright, kalau you ada soalan ke, you boleh masuk grup Telegram ni. Sekarang ni dah ada lebih kurang 500. Oh Mawi, you dah masuk dalam grup Telegram kan? Alright, terbaik. Macam saya live sekarang ni, objektif saya adalah untuk tarik orang masuk saya dalam saya punya grup Telegram. Waalaikumsalam Mawi Laga. Salam. Alright, terbaik. So make sure you masuk dalam grup Telegram ni, Wahid Abdul Rashid. So grup ni bukannya nak iklan apa semua. Saya kadang-kadang banyak orang PM nak jumpa lah tu apa semua. You masuk je dalam grup ni. Ada soalan you tanya je. Pasal bisnes ke, pasal loan ke, apa saja, insyaAllah mana yang saya tahu saya cuba jawab lah. Alright. Nak jadi ejen ke kan, kalau you ada produk ke, boleh, tak ada masalah. Kita borak-borak. Saya banyak orang nak jumpa lah, nak tanya lah apa semua. So saya, mana ada masa saya nak jumpa semua orang kan. So apa yang saya buat adalah make sure you masuk dalam grup tu, you tanya je soalan. Dalam grup tu kita tak ada blog, orang tak boleh nak komen kan. So you boleh tanya je, tapi jangan iklan lah, jangan iklan dalam grup tu. Alright. So apa lagi? Saya nak cerita pasal, ada dua cerita.
kawan saya juga macam mana dia bermula bisnes menggunakan FB Live. Alright. So ni kisah kawan saya, nama dia adalah, dia perempuan lah, Erika, Puan Erika. So kalau you biasa pergi dekat highway kan, you akan nampak billboard dia tu, billboard Noah. Mana dia punya brand? Biasa tak tengok dia punya ni, dia punya produk ni. So macam mana dia menggunakan Facebook Live. Noir, N-O-I-R. Sekejap, saya cari Noir, N-O-I-R. Okay. Okay, ni Noah. Dia punya follower dah 200,000. So sale dia tahun lepas 18 juta. Tahun ni saya tak tahu. Tahun ni pun mungkin dah lebih daripada tahun lepas. Okay, mana? Ni dia punya founder dia. Founder dia dah kahwin dah. Tapi kalau you ni jenis cantik apa semua kan, you boleh lah jual produk kosmetik. Madamo Noah. Ya, betul. Ni. So nak tahu tak macam mana dia bermula? Ni di sini ceritalah. Saya nak borak dengan dia pun segan juga, tapi dia ceritalah macam mana dia start kan. So nama founder tu Puan Erika lah. Puan Erika Baiduri macam tu lah. Tapi dekat dia biasa sebut Madamo kan. So Puan Erika ni kalau ikutkan dia ni, bukannya dia, family dia bukannya orang susah lah. Dia memang dia bukannya orang kaya sangat, dia bukannya susah sangat. So dia kata apa saja yang dia nak, dia boleh dapat. So dia tak ada masalah. And then dia ni kira belajar apa, macam medik lah, belajar jururawat apa semua kan. Tapi dia punya cita-cita dia adalah dia nak jadi macam pembaca berita. Dia cita-cita. Dia ni ala-ala macam diva sikit lah. So mungkin dia ada rupa semua kan. So dia nak, cita-cita dia adalah nak jadi pengacara TV, nak jadi pembaca berita. Alright. Okay, so alright. So dia ni suka tentang kesihatan. dia suka tentang kecantikan apa semua. So dia selalu cerita tentang, kalau nak macam ni dia selalu cerita dekat dia punya husband. So husband dia ni tak adalah jenis yang suka kecantikan apa semua kan. So hari-hari dia tak kerja, husband dia kerja, husband dia berniaga. So bila husband dia balik kerja je, dia cerita pasal produk ni, dia cerita ni kan. So husband dia ni macam boring lah dengar pasal kecantikan apa semua. Sebab husband dia ni bukannya jenis nak jaga kecantikan apa semua. So husband cakap, macam ni lah, kau cubalah share apa saja yang kau minat tu dekat Facebook kan. So daripada kau duk cerita dekat laki dia cakap, kau ceritalah dekat kau punya Facebook. Kau share lah apa yang kau tahu tentang kecantikan ni. So dia pun pergilah buka Facebook. Dia memang tak tahu Facebook. And then dia tak tahu macam mana nak share. Dia tekan satu button tu, tapi dia tertekan button live. So dia tekan button live tu, dia tengok ada kamera apa semua. Dia cerita. So adalah beberapa orang start tengok dia apa semua. And then orang pun bertanya lah, okay, kalau macam ni, kalau ada masalah kulit macam ni, dia cerita lah. Sebab dia minat tentang kecantikan. Kalau macam ketiak hitam, macam ni. So dia cerita. So lama-lama dia makin banyak follower. And then macam follower dia tu kebanyakannya adalah perempuan lah. And then dia orang ni macam dia live, follower dia akan tanya, okay, saya ada masalah ni, masalah jerawat ni, macam mana nak settle. So dia ni boleh bagi consultation lah. Consultation, okay, kalau kau ada masalah ni, kau kena pakai produk ni, kau kena cuci macam ni. So dia buat FB Live tu, dia macam consultation dekat dia punya penonton kan. So lama-lama dia punya penonton tu makin banyak. And then dia nampak lah macam banyak penonton ni ada masalah kulit kan. So
Lala dia pun bincang dengan husband dia, why not kita duk cerita pasal masalah kulit ni, and then kita cari produk dan kita jual. Dan produk tu memang dia cari betul-betul yang sesuai dengan dia punya follower dia lah. So dia jual. So produk tu memang bagi kesan lah. Dia jual, bagi kesan. So dekat situlah dia start membina bisnes kosmetik dia. And then dia start tu dah 3 tahun AB Life. So dia punya follower tu makin banyak kan. Tapi dia kata apa benda betul yang dia buat adalah dia konsisten buat AB Life. Madam Mu ni dia akan buat live pukul 2 petang dengan pukul 10 malam. Every day non-stop. Dia sakit ke tak sakit ke, dia akan buat live pukul 2, pukul 10 malam. So dia memang daripada situlah dia start, daripada kosong, dia tak ada produk. Lepas tu follower dia dah banyak, and then dia start. Actually produk tu pun dia OEM lah. Dia pergi jumpa mana-mana kilang yang buat, tolong buatkan produk dia ikut formula dia tu, and then dia tolong jual. And then dia gunakan sistem stocking agent lah. Dia ada leader, dia ada agent kan. So every time dia live memang banyak lah dia punya macam ni kan, 3,000 lebih komen. So sebenarnya yang komen tu kebanyakannya adalah dia punya agent. Yang share tu dia punya agent. So dia ni akan live dia tunjuklah dia punya produk apa semua bla bla apa semua kan. Lepas tu kalau macam ada orang nak beli produk tu, dia punya agent dia akan komen lah. Kan. Alright. So itu betapa powerfulnya FB Live ni. Madam Mu dia bukannya spend duit untuk iklan apa semua, dia buat FB Live hari-hari. Kadang-kadang view orang tengok dia punya live tu sampai 6,000 orang, sampai 9,000 orang. Very powerful. 18 juta tu. Satu lagi story adalah kawan saya juga, Ira Shukri. Macam mana dia gunakan FB Live. Ira Shukri ni you all okay lagi ke? Ira Shukri ni dia ni dekat Kelantan. Dia berniaga kain tau. Dia berniaga kain. Lepas tu masalah dia adalah dekat Kelantan tu banyak orang jual kain. So persaingan tu tinggi. And then dia pun tak tahu nak buat apa, macam mana dia nak kembangkan lagi bisnes dia. And then dia pun pergilah masuk kelas Dr. Aizan semua. So Ira Shukri ni dia belajar tak tinggi, dia belajar setakat darjah 6 je. Encik Wahid buat FB Live boleh dapat income dari FB ke macam YouTube? Dia tak sama tuan. Dia tak sama macam YouTube. FB Live ni kalau you pandai buat, dia memang boleh buat duit. Tapi dia bukannya from the promotion tu. Dia daripada you menjual lah. Macam banyak kawan-kawan saya memang macam jamu mall. Dia buat FB Live, dia jual. Tapi dia jual tu dia bukan jual kosong. Dia jual, dia ada team dekat belakang dia yang support. Lepas tu bila dia dah jual, dia dah dapat database customer kan. So every month dia orang ni akan follow up. Dia live tu nak tarik lead je. Nak jual, dia jual combo lah apa semua. Tapi apa yang penting dia dah dapat database customer. So bila dia dah dapat database customer ni, bila dia dah, the moment customer tu dah beli, maknanya customer tu dah trust, dah percaya. So apa saja produk yang dia jual selepas tu, yang tu yang buat duit. Sebab dia dah boleh follow up kan. So dia dah tak ada marketing dah. Right. So you buat FB Live, you nak bagi FB Live ni FB Live ni adalah salah satu marketing buat orang nampak. Bila orang nampak, orang nak tahu. So orang nak tahu, you ceritalah pasal produk bla bla apa semua kan. Lepas tu bila orang dah nak tahu, orang nak cuba, you bagilah special kan. Okay, kita ada special ni kan. So nak cuba, dia beli kan. Dia beli. Lepas tu you dah dapat database tu. Lepas tu dia dah pakai apa semua. Make sure produk yang you jual tu produk yang bagus. Produk yang boleh bantu selesaikan masalah customer you tu. So bila dia dah beli, dia pakai, best lah produk ni, bagus. So kita nak buat dia suka dengan produk tu. Alright. So bila dia dah suka, kita nak buat dia boleh recommend dekat orang lain lagi. So dekat situlah dia punya proses buat duit tu. And then the moment customer ni dah jadi customer, apa yang kita nak buat adalah kita nak tukar dia tu jadi klien. Beza klien dengan customer adalah klien ni dia beli berulang kali. Dia dah beli, dia beli. Klien ni dia beli sekali. Kalau customer ni dia beli sekali,
Lepas tu dia beli lagi, orang tu dah jadi klien. So apa yang kita nak buat adalah kita nak tukar customer jadi klien. Itu yang diorang buat. Kan? So macam Adamo, dia live semua. Dia tak jual produk, tapi dia berkongsi, dia cerita pasal produk kosmetik dia bersolek apa semua. So kalau ada orang nak beli, ejen dia, okay, saya nak belilah produk ni. Lokasi kat mana? Cakap, saya lokasi kat sini. So ejen dia tu nampak je, post ejen dia akan PM dia ataupun bagi link WhatsApp. So ejen dia akan tolong close kan. Kan? And then ejen dia yang tolong share ni. So macam tu yang Adamo punya konsep. Macam Jamu Mall, dia live, dia memang dia yang jual. Alright. So macam seorang lagi kawan saya ni, Ira Syukri ni dia jual kain pasang. So macam jual kain ni, competition tu terlalu banyak. Semua orang ada kedai. So bila orang pergi kedai, orang pergi satu kedai. So orang akan bandingkan harga. So apa yang Ira Syukri ni buat adalah dia pergi buat FB Live. Dia just fokus FB Live. So dia tutup semua kedai dia tu. Dia ada 12 kedai dekat Pasar City Mall Khadijah. Dia tutup semua. Dia just sewa shop lot tingkat 2. Shop lot tu tingkat 3, tingkat 2. Tingkat bawah, tingkat 1 lah, tingkat 1 kan. So dia sewa. So orang tak datang pun dekat dia punya shop lot tu. Shop lot dia tu just tempat simpan barang dengan tempat dia buat live. And then masa mula-mula tu dia live, dia buat sorang-sorang. Lepas tu lama-lama dah banyak follower, dia dah start ada orang order. And then dia start buat live dekat dia punya Facebook page. Facebook page dia pun sekarang ni dekat 70,000 follower. Alright. Lepas tu bila dah dia order tu dah banyak apa semua, macam Ira Syukri ni, bila dia dah dapat customer, database customer tu dia simpan tau. Dia simpan. Lepas tu dia follow up lagi. Setiap bulan dia akan follow up. Ada tak nak beli baju? Kita ada stok baru ni. Kita ada design baru ni, nak beli tak? So customer kalau dia dah pernah beli dengan kita, and then kita layan dia elok-elok, of course lah dia akan repeat order lagi. And then kalau produk tu bagus kan. Lepas tu macam Ira Syukri ni, sekarang ni dia ada 5 orang staff. Dulu masa mula-mula dia sendiri yang live tau. Dia live hari-hari sampai dia kata lengah mulut dia, bercakap. Lepas tu bila dia punya sale tu dah banyak apa semua, so dia start hire orang, dia train staff dia ni yang tolong live kat dia. Dia ada 5 orang staff yang everyday, setiap hari akan ada orang berbeza yang live. So setiap ni dia panggil anchor lah. Anchor dia ni setiap anchor dia akan ada assistant yang tolong dia. So macam 5 orang ni, actually belakang dia tu ada 5 orang lagi. So 10 orang. So seorang akan live, lepas tu dekat belakang ni yang tolong close kan. So setiap anchor dia ni, dia bayar gaji. Lepas tu dia orang ni dapat commission. Setiap kali dia live, kalau dia dapat close, dapat buat jualan, gaji dapat, dan dia orang dapat commission daripada berapa banyak sale yang dia orang buat. So dia punya team tu gila-gila lah. Hari-hari lah live kan. So Ira Syukri ni, apa yang berlaku adalah dia punya business tu dah almost automatic. Every month dia punya sale dalam 400,000 kan. So itu yang saya nak sebenarnya. Siapa yang jadi saya punya agent, kalau boleh you start dulu. Saya punya coffee store ni, yang saya nak buat adalah saya punya agent ni, dia sampai satu tahap dia dah jadi macam mini CJ Wow Shop tau. Mini CJ, you pernah dengar tak CJ Wow Shop? Alright. So CJ Wow Shop ni, kalau you tengok dekat TV kan dia orang akan buat dia akan jual produk tapi menggunakan TV. So dia buatlah dia punya studio apa semua tu. Lepas tu apa produk dia nak jual. Lepas tu dia ceritalah tentang ciri-ciri produk, macam mana nak guna, kenapa produk ni bagus, bla bla apa semua kan. Lepas tu macam mana nak beli. Nak beli kena call kan, kena call apa semua kan. So itu CJ Wow Shop. So saya pun nak membina mini CJ Wow Shop, tapi kita tidak gunalah TV, kita gunakan media sosial. Media sosial ni you boleh guna Facebook, ataupun you guna IG. Cuma IG ni masalah dia, you hanya bolehlah sejam je. Macam Facebook ni sejam, 2 jam, 3 jam boleh. So you gunakan Facebook, you live, you ceritalah tentang produk apa semua. Lepas tu kalau ada orang nak beli, PM you, WhatsApp you semua. Lepas tu kalau ada orang order, and then kalau orang tu dekat, you hantarlah. You hantar COD kan, you hantar. Ataupun kalau orang tu jauh, you post lah. Itu kita punya. So saya nak membina macam setiap kawasan tu kita ada e-stockist. Kita ada e-stockist dia. Macam coffee store ni, you jadi stockist kita, saya supply barang, and then dekat rumah you tu, you ada studio you. You ada studio, and then you live. You live, hari-hari you live. You live
adalah untuk buat marketing, bagi orang nampak. Bila orang beli, so you dah dapat database kan. Let's say lah kalau you live you dah dapat 1000 database kan. So every month you just blast je dekat 1000 database. So, sebab orang bila dah beli dengan you, of course lah dia lebih mudah nak beli. So apa saja produk yang you jual, of course lah customer tu akan beli. Contohnya kan, sekarang ni kita jual rendang daging dendeng kan. Rendang daging dendeng kan. So you jadi stokis ni. You jadi stokis. So at least you fokus, you bermula dengan satu produk. You jual satu. You jangan jual banyak produk. Alright. Macam ni kan. Rendang daging. So kita bermula dengan ni. So you jual. Produk ni memang orang suka tuan-tuan. Memang dia ni apa? Dia ready to eat kan. Tak payah nak simpan beku macam orang macam suri rumah. Ibu-ibu yang bekerja dia suka. Dia balik kerja dia penat, dia masak nasi, dia just sediakan ni. So harga dia RM27, dia boleh makan 4 orang. Senang. Kalau nak keluar pergi kedai apa semua, nak masak apa semua lambat. So macam ibu-ibu yang bekerja lah, dia orang sangat suka ni. So you jual produk ni. Macam mana you nak jual, you buatlah FB Live. You buat FB Live apa semua. And then orang yang nak macam produk ni bagus ni, dia adalah you boleh post. Macam ni, kalau you jadi stokis, harga you RM20. Kalau you stokis, RM20. Kalau jual RM27, you untung RM7. Kan? So saya perlukan, tak kisahlah you nak jadi ejen ke, nak jadi stokis ke, you nak jadi master stokis. Master stokis harga dia RM19. Ni Semenanjung lah. So you fokus dulu satu produk. Produk makanan senang tuan-tuan. Orang makan habis, dia nak kena order lagi. Kalau macam you jual kasut ke, baju ke, orang takkan makan. Orang takkan pakai baju, tukar baju hari-hari. Kan, macam produk makanan ni, dia makan habis, dia kena beli lagi. At least 1 bulan, kalau ada 4 pack memang terbaik lah. Kan? Oh, saya punya bateri tak habis. Pasang power bank sekejap. Adakah saya menjawab soalan you tu? YouTube dia lambat tau. And then bila you dah rakam video live dekat Facebook kan, you boleh download video tu, lepas tu you boleh upload dekat YouTube. Kan? Macam saya promote produk ni, tak masuk ni. Macam saya live semua, lepas tu saya upload video saya ni dekat YouTube. Tapi bukannya nak jual produk pun, tapi saya banyak berkongsi ilmu. So daripada ilmu yang saya ajar tu, orang tengok apa semua, dia jadi ejen. Macam tu lah. Alright. So itu saja untuk pagi ni. Terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada yang share. So kalau ada silap, salah apa semua, saya minta maaf. Dan kalau you belajar something daripada video ni, boleh tak you komen saya jutawan, dan saya doakan siapa yang komen saya jutawan, insya-Allah you jadi jutawan. Alright. Adakah you belajar something daripada video ni? Alright. Kalau you ada soalan apa semua, you boleh masuk dalam kita punya group. Alright. Okey, terbaik tuan. Okay, jangan lupa masuk dalam grup Telegram kita. Kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah saya jawab. Grup tu bukannya nak, tak kisahlah you nak tanya pasal apa pun, kereta sewa ke, pasal nak jadi ejen ke, tak kisah. Sebab saya sediakan grup tu just kita nak berborak lah. You nak jadi ejen ke, tak jadi ejen, tak ada masalah. Just kita just nak berborak je. Cuma saya tak nak iklan lah. Saya tak nak you iklan dalam tu. Nanti orang lain pun marah, orang tak suka tengok iklan kan. Alright, itu saja untuk pagi ni. Thank you very much. Jumpa esok. Bye bye. Assalamualaikum.